Oke, sekarang saya di sini rumah Agnes, rumah Kit Agnes. Oke. Rumah Kit Agnes ini di Oke. Ini dia punya harga tiket sehari begitulah rumah. Jejak warisan Sandakan. Oke, ini dia punya sejarah lah. Sejarah pasal rumah Agnes ini. Ini Masjid Jami' Sandakan di sini. Oke. Samsingkung ayah. Oke, jadi ini rumah tempat tinggal si Agnes lah dulu. Agnes Kit. Jadi Agnes Kit ini dia dulu penulis buku, penulis novel. Macam mana dia boleh sampai di Sandakan ni sebab dia ikut dengan laki dia orang British. Orang British kerja dengan apa, British punya company masa itu. Sini kalau tengok ada gambar-gambar apa semua. Ini ada telefon antik. Oke, sekarang mau naik di atas. Tengok apa yang di atas ini. Oke, inilah dia Agnes Kit. Tapi muka dia ni seram pula. Ayah. Oh, seram. Tengok macam hotel. Jadi ni style orang Amerika ataupun orang Inggeris punya style. Diorang punya bilik tidur beginilah, luas. Tengok ni dia punya almari pakaian. Dia punya wardrobe. Ni baju ni ada sini mungkin sudah 100 tahun mungkin. Ini dia punya pakaian dulu. Ni perkataan From Land Below the Wind. Itu nama tajuk novel yang dia pernah buat dulu. Saya punya rambut pun sudah kusut. Oke. Bagus rambut dulu. Oke, sekarang mau tengok yang bagian sana. Apa yang dia ada. Itulah dia. Ini masjid. Itulah dia. Ni dia punya office. Macam dia punya office lah. Ada telefon. Dia punya telefon semua sini. Tengok telefon. Mesin type. Dulu punya mesin type. Buatan British mesin type dia. Tengok. Buatan British. Mesin jahit jenama Vickers. Ini saya punya arwah mamak pun dulu ada ni. Ini ni tak payah tengok lah apa semua ni. Tu mungkin gambar dia punya laki orang British yang pernah tinggal sini tu. Ini dia. Ini tak payah tengok lah ni.
Ni bunga ni rasa semua kenal lah bunga ni apa. The Conservator of Forest. Genealogy of Henry George Key. Wah, ini dia punya keturunan lah ni. Dari keturunan dia sampailah dia punya anak cicit dia semua sini. Nah, tu tengok tu. Okay, ni gambar si Agnes, dia sudah tua. Anak dia, lelaki dia tu. Tengok. Ni dia punya bilik audio visual. Yang bagusnya bilik ni dia ada penerangan sikit lah pasal si Agnes sikit ni. Okay, kita tengok dulu dia punya penerangan sikit. Jadi tengok audio visual pasal cerita pasal si Agnes ini, rasa macam balik pergi zaman dulu, zaman lampau. Dia cerita pasal macam mana keadaan waktu itu tahun 1920-an. Awal dari itu sebenarnya 1912 begitulah. 1912 kapal Titanic tenggelam si Agnes, tapi time tu si Agnes sudah ada sini. Sedikit keliru sama ada dia ni betul orang British ataupun orang Amerika. Tengok dalam TV tu Pulau Berhala. Di Pulau Berhala tu dia selalu dia selalu bersiar-siar di Pulau Berhala tu guna dia punya kapal layar. 1920-an, bayangkan masa itu. Kerja dengan pihak British, diorang juga jadi konservatif, macam zoologis lah begitu, menjaga hutan, menjaga pokok-pokok kayu begitu di Sabah ni, di Sendakan ni. Kipas ni saya tak pasti kalau asal dia dari tahun 1920 tu, tapi ni tengok macam klasik lah kipas ni. Jadi diorang ni memang ada juga lah buat projek-projek conservation. Maksudnya pemeliharaan macam menjaga hutan lah. Sudah tua. Agnes di halaman rumah dengan cawan tea 1930-an. Ibu tidak tahu yang ini telah diambil, Harry berkata kepada anak perempuannya Jean. Jadi 1930-an tu pun dalam gambar ni dia sudah nampak tua sebenarnya si Agnes ni. Banyak orang yang pergi rumah ni, kadang dorang cakap ada hantu lah. Tengok sini dia sudah tulis haunted house. Tidak tahu apa yang haunted dia. Dia hantu adalah rendah dan berbentuk sempurna.
Biasanya orang yang percaya benda-benda hantu ni yang orang-orang yang suka mengarut. Biarpun hantu itu sebenarnya wujud, tapi tidak payah fikir pasal dia lah, biarkan saja hantu. White man returns. Thread of people who had helped them during the war, some at the cost of their life. Life had to be retrieved, and work was an excellent healer. For Agnes, the return was also to thank the local. They remained in Borneo until 1952. Oh, jadi si Agnes sama family dia ni di Sabah ni lebih kurang 30 tahun. Lebih kurang 30 tahun dari 1912, lebih kurang 40 tahun. Sudah puas tengok-tengok di atas semua. Sekarang kita mau turun sudah. Mau tengok pula di luar dia macam mana. Ini kalau tengok dari atas tangga ni, inilah keadaan dia. Tapi ada ikon. Jaruk, a jungle recipe. Okay, Agnes, see you again. Okay, ini peti sejuk dulu-dulu punya. Nama dia situ Kelvinette. Wah, inilah bentuk peti sejuk tahun 1920. Wah, gila. Radio jenama Bush buatan London. Okey, jadi yang di bawah sana itu di bawah itu dia punya kitchen. Tapi kitchen dia sudah ditutup. Mungkin barang-barang dapur dia sudah hilang semua. Barang-barang antik dia sudah hilang, jadi tidak dibuka untuk umum sudah. Ini dia punya view lah. Ini dia punya view dari belakang ataupun dari depan. Jadi saya mau tengok lagi, mau pusing sebelah depan sana apa yang ada. Ini tangga naik pergi atas rumah. Ini ada jalan pergi kitchen, tapi tidak boleh masuk. So kita pusing-pusing belakang juga. Pergi ATM ambil duit, lepas tu
mau pergi airport. Petang ni ada flight PKK. So ya, jumpa di KK nanti. We have landed at Kota Kinabalu International Airport. For your safety, please remain seated. Usage of mobile phone is not allowed until the seatbelt sign is switched off. Do be careful when opening the overhead compartments. Kindly ensure that all your personal belongings, such as wallet, passport, or electronic devices are with you before leaving the aircraft. It was a pleasure having you on board, and we look forward to serving you again. So, terus menjaga kebersihan diri di kawasan lapangan terbang. Untuk keselamatan Anda, penurunan dari pesawat akan dilakukan setiap 3 barisan, bermula dari baris pertama. Proses ini akan diselangi dengan perhentian seketika untuk mengelakkan kesesakan. Tetamu lain diminta berduduk sementara menunggu. Berdiri sambil beratur tidak dibenarkan.